Ini bab kata pesakit, pergilah kamu meninggalkan aku. Bangunlah kamu meninggalkan aku. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir mati, dalam rumahnya ada beberapa orang, termasuk di antara mereka Umar bin Al-Khattab. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Halumma, kemari, bawakan kemari, aktub lakum kitaban, untuk kutuliskan satu surat untuk kamu, la tadhillu ba'dahu, di mana kamu tidak akan sesat sesudahnya." Umar berkata, sesungguhnya Nabi SAW qad ghalaba alaihi al-waja', dalam keadaan sakit teruk. Wa indakumul Quran, pada kamu ada Al-Quran. Hasbuna kitabullah, cukuplah kepada kita kitabullah. Wa ikhtalafa ahlul bait, orang-orang yang berada dalam rumah itu berselisih pendapat. Fakhtasamu, dan mereka bertengkar. Minhum man yaqul, di antara mereka ada yang mengatakan, qarribu, bawakan kepadanya, ini alat-alat tulis, yaktub lakumun Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat tuliskan untuk kamu satu surat di mana kamu tidak akan sesat selepasnya. Di antara mereka ada yang berpendapat seperti Umar, ada yang berpendapat yang berkata seperti Umar. Falamma aktsarul laghwa wal ikhtilaf, bila telah banyak, bila telah riuh, bila telah begitu riuh dan berlaku perselisihan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, "Qumu, bangkitlah kamu, pergilah kamu." Ubaidullah berkata, Ibnu Abbas yaqul, berkata, "Innar raziyata kullar raziyah," kerugian besar, paling merugikan ialah, ataupun paling mendukacitakan, innar raziyah kullar raziyah, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhalang dari menulis, ataupun tidak dapat menulis untuk mereka surat yang dimaksudkan min ikhtilafihim walaghatihim, kerana perselisihan yang berlaku di antara mereka dan kerana kebisingan atau riuh rendah keadaan di sekelilingnya. Bahawa man dhahaba bis-sabiyil marid liyud'a lahu, ini bab orang yang membawa pergi kanak-kanak yang sakit untuk didoakan. Diriwayatkan daripada Ju'aid, katanya saya mendengar Sa'ib berkata, mak saudara saya telah membawa saya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Wahai Rasulullah, anak saudaraku ini sakit." Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyapu kepalaku dan mendoakan keberkatan untukku. Kemudian dia mengambil air sembahyang dan saya minum min wudu'ihi, sebahagian dari sisa ataupun lebihan air sembahyangnya. Wa qumtu khalfa zahrihi, saya pun berdiri di belakang, di sebelah belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya nampak khatamin nubuwah, khatamin nubuwah, cop kenabian atau tanda kenabian di antara dua belikatnya, seperti ziril hajalah, seperti butang kelambu, butang kelambu pengantin. Ini bab larangan mencita-citakan, larangan orang sakit mencita-citakan kematian. Diriwayatkan daripada Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, "Jangan sekali-kali seseorang dari kamu mencita-citakan kematian." Kerana sesuatu kesusahan menimpanya. Jadi apabila menghadapi sesuatu kesusahan,
fa in kana la budda fa'ilan. Kalau hendak dilakukan juga olehnya, biarlah dia berkata, hendaklah dia berkata, Allahumma ahyini, ya Allah, terus hidupkanlah aku. Makanatil hayatu khairan li, selagi hidup itu baik untukku, dan matikanlah aku sekiranya kematian itu baik untukku. Diriwayatkan daripada Qais bin Abi Hazim, katanya kami masuk menemui Khabbab untuk menziarahinya. Ketika itu dia telah pun mendapat sentuhan sentuhan besi panas sebanyak 7 kali. Faqala, dia berkata, sahabat-sahabat kita yang lalu telah pun pergi dalam keadaan dunia tidak mengurangkan apa-apa pada mereka, apa-apa hak mereka. Wa inna asabna ma la najidu lahu mawdi'an illa at-turab. Kita pula mendapat sesuatu yang kita tidak mempunyai tempat untuknya selain dari tanah. Kalaulah tidak kerana Nabi SAW melarang kami dari mendoa, dari meminta kematian, tentu aku minta kematian itu. Kemudian kami datang kepadanya buat kali kedua. Ketika itu dia sedang membina pagar, ataupun hak itu, pagar lah. Pagar dia berkata, sesungguhnya orang muslim itu diberi pahala pada segala perkara, pada segala apa yang dibelanjakannya, kecuali pada sesuatu yang diletakkannya dalam tanah ini atau pada tanah ini. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan daripada Abi Hurairah, katanya, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seseorang itu, tidak sekali-kali amalan seseorang memasukkan seseorang ke dalam syurga. Tidaklah sekali-kali amalan sesiapa saja pun memasukkannya, membuatkannya masuk ke dalam syurga. Sahabat-sahabat bertanya, engkau juga tidak, wahai Rasulullah? Dia berkata, tidak. Saya pun tidak, kecuali kalau Allah mengelubungi saya dengan kurnia dan rahmatnya. Fasaddidu, oleh itu perbetulkanlah amalan. Waqaribu, dan bersederhanalah dalam amalan. Wala yatamanna ahadukum al-maut, janganlah sesiapa dari kamu mencita-citakan kematian. Kalau dia seorang baik, mungkin dia dapat menambahkan kebaikan lagi. Kalau dia seorang yang tidak baik, mungkin dia boleh bertaubat. Diriwayatkan daripada Abbad bin Abdullah bin Az-Zubair, katanya, saya mendengar Aisyah berkata, saya mendengar Nabi SAW ketika baginda sedang bersandar kepada saya, mendoakan, berkata dalam bentuk doa, Allahumma ghafirli warhamni, ya Allah ampunilah saya, rahmatilah saya, wa alhiqni birrafiqil a'la, dan bawakan saya kepada ar-rafiqil a'la, teman yang tinggi. Bab du'ail a'id lil marid, ini bab doa orang yang melawat untuk orang sakit, doa pelawat untuk orang sakit. Aisyah binti Sa'ad berkata, diriwayatkannya daripada ayahnya, Nabi SAW mendoakan, yakni untuk ayahnya, Allahumma shfi Sa'dan, ya Allah sembuhkanlah Sa'ad. Diriwayatkan daripada Aisyah bahwa Rasulullah SAW bila pergi atau datang kepada seseorang pesakit ataupun dibawakan kepadanya pesakit, dia akan mendoakan begini, adhibil bas rabban nas, hilangkanlah penderitaan, kesakitan, oh Tuhan manusia, washfi wa antas syafi, sembuhkanlah, engkaulah yang menyembuhkan,
la shifaa'a illa shifaa'uk, tiada penyembuhan kecuali penyembuhanmu. Syifaan, penyembuhan yang tidak meninggalkan sebarang kesakitan lagi, sebarang penyakit lagi. Amar bin Abi Qais dan Ibrahim bin Tahman meriwayatkan daripada Mansur daripada Ibrahim dan Abi Duha, iza utiya bil marid, apabila dibawakan orang sakit, yakni kepada Nabi SAW. Jarir meriwayatkan daripada Mansur daripada Abi Duha sahaja, dia berkata bila Nabi SAW pergi kepada orang sakit. Ini bab berwuduk pelawat untuk orang sakit. Diriwayatkan daripada Muhammad bin Al-Munkadir, katanya saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi SAW mengunjungi saya ketika saya sakit. Dia mengambil air sembahyang dan menuangkan air atas tubuh saya. Atau dia berkata, subbu alaihi, tuangkan air ke atasnya. Fa'aqaltu, saya pun sedar. Faqultu la yarithuni illa kalalah, tidak akan mewarisi hartaku kecuali kalalah, yakni selain daripada anak dan ayahku. Fa kaifal mirath, bagaimana pusaka yang akan ditinggalkan olehku? Fa nazalat ayatul faraid, maka turunlah ayat pusaka. Ini bab orang yang berdoa supaya diangkat wabak dan humma, demam, supaya dihilangkan wabak dan demam. Diriwayatkan daripada Aisyah, katanya bila Nabi SAW pergi, yakni pergi ke Madinah, Abu Bakar mengalami demam. Abu Bakar dan Bilal mengalami demam. Kata Aisyah, saya masuk untuk melawat mereka berdua. Saya berkata, wahai ayah, bagaimana ayah rasakan? Wahai Bilal, bagaimana engkau rasakan? Qalat, wa kana Abu Bakar, kata Aisyah, Abu Bakar bila mengalami demam, yaqul, dia akan berkata, dia akan mengungkapkan syair ini, kullu mri'in musabbahun fi ahlihi wal mautu adna min syiraki na'lihi. Setiap orang berpagi di rumahnya, di kalangan ahli keluarganya, sedangkan mati lebih hampir, yakni kepadanya, dari tali kasutnya. Atau setiap orang diucapkan selamat pagi di kalangan ahli keluarganya, padahal mati lebih hampir kepadanya dari tali kasutnya. Bilal pula bila telah hilang demam darinya, bila telah sembuh, yarfa'u aqiratahu, yakni berteriak dengan suara yang kuat. Dia mengungkapkan syair ini, ala laita syi'ri hal abitanna laylatan biwadin wa hawli idkhirun wa jalilu wa hal aridan yawman miyaha majinnatin wa hal yabduan li syamatun wa tafilu. Aduh, kiranya aku dapat tahu, kiranya aku mengetahui bahawa aku akan bermalam, hanya satu malam, di lembah di mana di sekelilingku berada idkhir dan jalil, rumput-rumput idkhir dan jalil. Wahal aridan yauman miyaha majinnatin, adakah aku akan mengunjungi sumber air Majinnah, dan adakah bukit Syamah dan Tafil akan kelihatan kepadaku? Kata Aisyah, saya pun pergi kepada Rasulullah SAW menceritakan kepadanya. Dia pun, Nabi SAW pun berdoa, Allahumma habbib ilayna al-Madinah kahubbina Makkah au ashadda hubbah. Ya Allah, timbulkanlah rasa kasih dalam hati kami kepada Madinah seperti kasih kami kepada Mekah atau lebih lagi. Ya Allah, wasahhihha, jadikanlah suasana ataupun cuaca keadaan sekeliling Madinah ini menyihatkan. Wa barik lana fi sa'iha wa muddiha, dan berkatilah untuk kami pada gantang dan cupaknya. Wangqul hummaha, dan pindahkanlah hummaha, demamnya itu, dan engkau letakkannya di Juhfah. Baiklah, ada beberapa bab yang kita baca malam ni sampai kepada kitab Tib. Yang pertama, kata orang sakit
qumu anni, bangkitlah kamu meninggalkan aku. Yani pergilah kamu meninggalkan aku. Dalam hadis ni ni tajuk ni Imam Bukhari buat ni dengan maksud nak mengajar kita, iaitu apabila kita berada dekat orang sakit, jangan buat bising. Jangan bising, jangan berselisih pendapat sehingga menyebabkan jadi dia resah. Orang sakit tu jadi resah, tidak senang. Jangan cakap benda-benda yang tak ada kena-mengena dengan dia, ataupun boleh merungsingkannya. Jangan begitu. Begitu juga jangan ni di sini nak ayatnya adab untuk ziarah orang sakit. Jangan meresahkan dia. Jangan sampai dia berasa lebih baik kalau tak ada. Meresahkan saja. Hak moleknya kita menyukakan dia, menggembirakan dia, memberi pengharapan kepadanya. Itulah haknya. Jangan kita membuat dia gelisah ataupun serba salah. Itu di satu pihak. Di satu pihak yang lain, orang sakit tu sendiri boleh minta pelawak-pelawak dia, orang duduk dekat dia pergi. Boleh. Tidak kata kasar ke apa, tidak. Boleh minta pergi sekiranya dia nak seorang diri. Hak semoleknya hak tadi lah, orang yang melawat tu sendiri faham dulu lagi, tanpa diminta oleh orang sakit. Kalau tidak pun orang sakit boleh minta supaya orang-orang yang berada di sekelilingnya itu pergi, terutama pada ketika dia nak buang air ke ataupun nak apa yang mana dia perlu bersendiri. Boleh. Itu bagi pihak orang sakit. Yang ketiga, orang yang merawat, misalnya kita kata doktor, boleh juga minta orang-orang lain tu pergi dalam keadaan perlu pesakit itu menerima rawatan dia secara khusus, dengan tidak ada orang-orang luar. Apalagi orang-orang yang melawat tu macam-macam, ada yang jenis terlalu mengikut perasaan, terlalu emosional kita kata. Kadang-kadang dia tengok terbalik mata tu, dia jerit tepik dulu. Padahalnya sakit ni macam-macam lah keadaannya. Macam-macam lah keadaan. Sedangkan bagi doktor itu tidaklah menjadi masalah kepada dia, biasa daripada orang ni duduk kecek ataupun menjadi resah, baik tak usah ada. Doktor boleh suruh orang lain, tak ada di situ. Tak apa, tidak menjadi kesalahan. Imam Bukhari ambil daripada hadis ni, hadis Nabi SAW suruh pergi. Ceritanya diriwayatkan daripada Ubaidullah bin Abdullah daripada Ibn Abbas. Dia menceritakan bila Nabi SAW dekat nak mati, dalam rumah dia ada beberapa orang pergi, termasuklah di antara mereka itu Umar bin Al-Khattab. Tiba-tiba Nabi SAW pun kata, "Wak mari surat kertas, wak mari kertas dan pen untuk aku tulis sesuatu dalam surat ni yang mana kamu tidak akan sesat selepas tu." Nabi SAW kata gitu. Hadis ini dipanggil hadis qirtas. Hadis qirtas. Abang ni kita bincang cara kertas dah. Ni kertas ada pula sini dalam dalam riwayat yang panjang disebutkan kertas. Lepas tu Sayyidina Umar pun kata, hak ni ada asal sudah beberapa kali dah kita jumpa hadis ni. Lagu tu lah, tapi dia menjadi pegangan kepada dua kumpulan ajaran sesat. Dia tidak nak pakai hadis ni, tapi dia guna hadis ni untuk menghujah kita orang-orang ahli sunnah. Dua pihak. Yang pertama orang Syiah, yang kedua orang anti hadis. Dia pakai hak ni. Sebenarnya dia tak pakai hadis, tapi untuk nak hujah kita dia pakai. Orang Syiah dia kata, apa Sayyidina Umar mana-mana dah
mana-mana larang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ni sakit berat daripada kita ni ada dah Quran padailah dengan kitabullah yang ada pada kita ni. Tak payah Nabi tulis hak lain dah. Gitu. Sehingga jadi bala bertengkar di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam pun suruh pergi belakang, tinggal dia seorang. Dia kata Sayyidina Umar ni kurang ajar lah, biadab. Kerana mana-mana celah, mencelah kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi minta surat, minta pen nak tulis, bawa pergi duduk dia sudahlah. Terus duduk katalah ke mana-mana. Dia tulis, selesai masalah. Tak akan sesat. Ni perkara besar ni, kata dia. Dia tulis waktu, kata dia, kamu tak akan sesat selepas ni. Selepas dia tulis ni, kalau pakai berpandukan surat yang dia tulis tu, macam surat wasiat lah kira-kiranya, kamu tak akan sesat. Dikaitkan dengan kesesatan ni, tak akan sesat. Tapi buatan Sayyidina Umar kata kita tak jadi tulis. Inilah menunjukkan Sayyidina Umar ni biadab, mana-mana menghalang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu perkara yang pertama. Perkara yang kedua, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam nak tulis gapo? Macam-macam lah. Macam-macam lah kata. Hak ni kata dia nak tulis cara khalifah, pemerintah selepas dia. Hak ni kata pula, Syiah pula kata dia nak tulis inilah cerita Sayyidina Ali ni yang patut jadi khalifah terus selepas dia mati. Dia kata gitu. Ada yang mengatakan tak tahu, dan moga dia tak tulis, tak tahu apa sudah tak tulis, tak tahu. Tapi dia ada nak tulis sesuatu. Tiga golongan. Golongan anti hadis pula, dia kata lagu mana? Dia kata tengok ni, Sayyidina Umar sendiri kata, wa indakumul Quran, pada kamu sudah ada Al-Quran, cukuplah Quran ni, kitabullah tu kepada kita. Ini menunjukkan Sayyidina Umar anggap Quran itu memadai, tak payah dah hadis, tak payah dah hadis. Dan bila Quran sudah ada, tak perlu dah hak lain. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tak tulis pun, dan tak halang, tak kata apa-apa pun kepada Sayyidina Umar. Sekiranya salah berpegang dengan Quran saja, tentulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sesuatu. Jangan kata begitu. Misalnya kita kata, dia tak nak kata apa. Lepas tu tak nak tulis apa, pakai senyap, pakai su. Ini menunjukkan Quran saja yang menjadi panduan umat. Maknanya untuk menyelamatkan seseorang itu daripada kesesatan, pandai Quran. Hadis tak perlu. Sebagai sokongan, sebagai gitu sajalah. Hadis ni bukan menjadi panduan yang sebenar yang menentukan kesesatan ataupun yang menentukan keimanan seseorang itu. Inilah dua golongan. Berkenaan dengan hadis ni lah. Lepas pada tu dia kata, Ibnu Abbas kata, paling mendukacitakan, paling rugi sekali, iaitu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak dapat menulis hak dia nak. Buatan ataupun kerana mereka duduk bertengkar dan bising di sekeliling Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi sekali, kata Ibnu Abbas. Kita sudah sebut dah sebelum pada ni pun, bahawa hadis ini tidak boleh menjadi hujah. Ya, sibuk sangat tu orang-orang Syiah, dia guna hadis ni untuk menyabitkan dua perkara. Yang pertama, Sayyidina Umar ni orang duduk menyohor sangat, duduk kata sahabat besar, sahabat yang bijak sana, yang apa sebenarnya biadab, kurang ajar. Satu. Yang kedua, dia nak ayat Nabi SAW nak tulis wasiat berkenaan dengan Sayyidina Ali, berkenaan dengan Sayyidina Ali. Kedua-duanya tu tak betul, tak kena. Kalaulah betul dia tu biadab,
dia anggap biadab, kurang ajar. Ramai tu orang lain lagi tu. Ramai orang lain lagi. Kenapa orang lain takut? Adakah sahabat-sahabat ni takut kepada Sayyidina Umar begitu sekali sehingga dia buat macam mana-mana pun tak kata apa senyap, walaupun di hadapan Nabi SAW? Adakah kita menganggap begitu? Kalau kita menganggap begitu, rugi kita. Tak betul sekali. Sedangkan Sayyidina Umar nak gapo-gapo dengan Nabi SAW, pergi melutut minta maaf, royak gapo-gapo, kadang-kadang menangis depan Nabi SAW. Begitu keadaan. Kalau kita nak kata orang lain takut kepada Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar ni selalu buat gitu, tak kena. Bahkan Nabi SAW sudah tahu dah ni. Nampak di sini Nabi SAW sudah tahu. Kalau Nabi ada, berapa sahabat-sahabat yang ramai tu tak eret Sayyidina Umar tu pergi keluar, berubah dia situ selalu. Tak ada buat lagu tu. Ini menunjukkan biasa mereka tahu, mereka dengar Sayyidina Umar mengeluarkan pendapat dia setelah Nabi SAW keluar pendapat. Nabi SAW tak kata apa. Dan sering kali selepas itu Nabi SAW pakai hak Sayyidina Umar tu. Sahabat-sahabat sudah tahu dah, sebab tu dia tak kata apa. Sebab Sayyidina Umar ni sebagai teman dia, teman yang rapat, selalu memberi pandangan. Nabi SAW pun kalau nak mesyuarat, dia mesyuarat dengan Sayyidina Umar, tanya pendapat Sayyidina Umar. Sebab itulah sahabat-sahabat tidak bertindak apa-apa. Kalaulah betul Nabi SAW nak tulis ni sesuatu yang tidak akan sesat umat dia selepas dia tulis tu, memang betul dia nak tulis, pas kesuk dia tak tulis, bermakna Nabi SAW ni menyembunyikan sesuatu. Sedangkan sifat Nabi SAW ialah dia mesti menyampaikan kepada umat apa-apa yang berkaitan dengan kesesatan dan keimanan. Dia tak boleh tak sampaikan. Sedangkan terbukti memang tidak ada hak ni, peristiwa ni berlaku pada hari Khamis. Nabi SAW wafat pada hari Isnin. Lepas pada tu dia segar lagi, bangun pergi jalan, boleh jalan lagi, boleh kecek apa satu, tak ada apa satu. Kalau dia nak tulis, lepas pada tu boleh tahan tulis. Kalau dia tidak nak tulis, dia kata, boleh tahan nak kata, nak royak. Ramai lagi orang lain duk pergi mari, tapi dia tak ada kata gapo berkenaan dengan hak dia sebut ni. Dia tidak tak ada tulis apa-apa, menunjukkan ada maksud lain di sebalik itu. Bukan maksud dia nak tulis ngerti. Bahkan kita mengatakan ini dengan maksud menguji, lebih bersifat menguji, untuk nak periksa lah, kita kata buat ujian kepada anak murid. Masuk molek dah ke tidak ni ajaran dia ada ajar selama ni masuk molek dah ke tidak? Dah tahu dah dalam Quran apa ni ayat tu, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Dah tahu dah taraktu fikum amrain kitabullah wa sunnati. Dah tahu dah tu. Nak tahu ni dekat nak mati ni lagu mana nak kata. Kalau sibuk, kalau nak lagi, maknanya seseorangnya tak faham lagi, berasa tak cukup lagi, tak sempurna lagi lah agama sebelum pada ni. Sedangkan Allah SWT sudah kata dah sempurna. Dia sudah sempurnakan nikmat, dah sudah cukup dah, Islam cukup dah. Bermakna dari segi keimanan khususnya sudah cukup, jelas dah, padan dah untuk seseorang itu tidak sesat. Kalau Sayyidina Umar tak kata, sudah senyap belakang ataupun bawa pergi, nampak tak faham. Dalam periksa, dalam ujian, kadang-kadang sengaja je benda tu tidak nak lagu tu, tapi dibuat untuk nak tahu ya lah ke tidak. Padahal dia tu pemeriksa tu dia tahu dah. Ya, misalnya kita kata dia walau nak tanya tidak ke, atau tidak, dia walau nak tanya ya ke, nak tengok kita ni faham ke tidak. Kalau kita ni nampak terpengaruh dengan gepak dia tu, maknanya kita tak mantap lagi. Bila ada orang macam Sayyidina Umar ni, anak murid tua, anak murid yang bijak, seorang ada kata gitu, Nabi SAW kata, pergilah kamu, pergi kamu, tinggalkan aku. Maknanya dia faham dah, tak apalah tu. Kalau ada orang yang dia nak tinggal ni, kalau tidak semua faham pun, hak besar-besar, hak cerdik-cerdik faham dah.
Tak apa lah. Makna lulus, periksa tu lulus. Kita kata lebih bersifat kuat tu. Sebab kalau tidak dengan maksud tu, dengan maksud memang sesak sungguh kalau tak tulis. Memang Nabi tak ada tulis. Kalau ada tulis, mana riwayatnya? Dia tulis ke apa? Tak ada. Ataupun dia sebut apa-apa kau? Tak ada juga. Kalau benda tu menyebabkan orang dia jadi sesak, dia tidak sampaikan juga, bermakna ada sifat kitman pada dia, menyembunyikan. Sedangkan Allah SWT perintahkan, balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata. Sampaikan apa yang diturunkan kepadamu. Kalau engkau tidak buat begitu, bermakna engkau tidak menyampaikan risalahmu. Itu besar tu kesalahan tu. Kalau kita terima buat Sayyidina Umar semata-mata tak ada ditulis, dan benda ni benda besar, menyebabkan sesak boleh. Kalau orang tak tahu hak ni, sesak. Nabi tak buat. Hak teruknya bukan Sayyidina Umar. Kita caketing tu, kita kata caketing bukan caketing Sayyidina Umar, caketing Nabi seseolahnya. Buruknya bukan buruk Sayyidina Umar, buruk Nabi. Kalau kita terima seperti yang mereka dakwa, iaitu Nabi SAW tidak bertanggungjawab. Bahkan kalau ada sesuatu yang Nabi SAW tak sampaikan, maka ada kesempatan lah ajaran-ajaran sesat dia kata hak Nabi SAW tak tulis tu gini pula. Hak Nabi tak tulis tu gini, masing-masing bawa lah. Dah tak tahu. Dan Nabi SAW tak wayak pun dia kata siapa ke dia. Tapi dah telah kita jelas kepada kita, benda ni tak ada. Nabi SAW sampaikan, bermakna perkara itu sebagai ujian sahaja, bukan hak sebenar. Benda hak dia nak tulis ni memang tidak akan sesat serati, tapi hak tidak akan sesat ni kalau dalam Quran, dalam hadis pun sudah ada dah. Sudah ada dah. Nak tulis lagi sebagai menguatkan saja. Kalau iya pun, kalau kita terima memang dia nak tulis. Nak tulis pun benda hak sudah ada dah juga sebagai menguatkan sahaja. Kalau kita tak kata begitu, memang benda tu tak ada lagi dalam Quran, dalam hadis tak sebut lagi, tapi ada kaitan dengan kesesatan keimanan, dia tak tulis, teruk Nabi SAW. Huduh dia bukan huduh Sayyidina Umar, huduh Nabi. Kita nak kalau begitu, kita nak kalau begitu. Mana lebih baik, penyelesaian mengikut cara Syiah ke, atau penyelesaian mengikut ahli sunnah saja? Mana lebih baik? Kalau mengikut cara Syiah, bermakna Nabi SAW tidak bertanggungjawab. Padahal dia boleh royak lagi selepas pada tu. Lepas pada tu, bila Nabi SAW ni tak kena huduh, dia bukan huduh Nabi SAW saja. Allah SWT tak pandai pilih Nabi penakut. Kerana orang kata lagu tu dah senyap topah sepakat mati, tak kata gapo. Adakah patut? Allah SWT lah pula tak pandai. Dia pergi ke situ, akibat dia besar. Dengan sebab itu kita tak boleh pakai cara Syiah, tak boleh pergi. Dia melarak tu, serangan itu bukan kepada Nabi SAW, tapi kepada Allah SWT. Pak situ tentu dah jadi lagu tu. Kecuali kalau kita kata seperti tadi, Sayyidina Umar dia faham dalam keadaan penat-penat lagu ni, dah mungkin sudah ada dah. Pasal dia kata dah, Sayyidina Umar yang kata begitu tu, dia takut. Dia benar-benar menaruh harapan yang dia akan jadi khalifah, kalau boleh secepat mungkin. Dia bayangkan sahabat-sahabat ni serupa dengan ahli-ahli politik sekarang ni, zaman lain ni. Maknanya kalau boleh biar kita jadi kuasa cepat, tak lama dah dia nak jatuh kita pula naik jadi Perdana Menteri ataupun Menteri Besar kau misalnya. Duk fikir lagu tu, dia ingat gitulah Sayyidina Umar ni. Hak sebenarnya Nabi SAW nak tulis Sayyidina Ali, kalau dia benarkan dia tidak halal, tentu Nabi SAW tulis Sayyidina Ali hak jadi khalifah selalu selepas dia. Tentu dia kata lagu tu. Dia kata Nabi tulis gitu. Masalah yang kita kata tentu tu kita tahu mana. Kita tahu mana. Andaian saja tu. Kalau hak Nabi SAW nak tulis tu misalnya, dia kata Sayyidina Umar dulu sebelum Sayyidina Ali. Lagu mana? Itu pun andaian juga. Kalau hak Nabi nak tulis tu lagu tu, kamu nak kata lagu mana? Tak ada dah harapan kamu nak mengatakan Sayyidina Ali tu selepas Nabi. Sebab apa? Tentu dah khalifah hak nombor 2 Sayyidina Umar. Kalau Nabi tulis lagu tu, apa kamu nak lagu mana? Kan susah juga. Mana ketahu? Tak tahu ni dia nak tulis apa. Takut dia nak tulis hak tu Sayyidina Abu Bakar hak mula-mula selepas aku.
Takut dia nak tulis hak tu. Pakai lagu tu. Kamu nak kata mana? Tak tahu juga dia nak tulis hak mana. Baik kan tak usah kita buat andai yang kau ni benda tak tahu. Dan dia pun tak royak selepas pada tu. Tak royak selepas pada tu. Baru ni kita sudah jumpa dah hadis ni. Bila Nabi Siti Aisyah sakit, lepas tu datang tu sikit hadis. Thumma qultu, kemudian aku kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dalam hati, ya'ballah wa yadfa'ul mu'minun aw yadfa'ullah wa ya'bal mu'minun illa Abu Bakrin, dalam riwayat yang lain dalam Bukhari ni juga. Aku tahu dah Allah SWT tak akan menerima dan orang Islam akan menolak selain daripada Abu Bakar. Itu menunjukkan kalaulah cara kau khalifah lah, cara kau pemerintahan ni, hak munasabahnya Nabi SAW tulis Sayyidina Abu Bakar dulu. Sebab dia, tapi dia tahu dah, dia tak tulis pun, tengok keputusan orang Islam lagu mana. Keputusan orang Islam sepakat terima Sayyidina Abu Bakar. Tak ada bahas, tak ada bala. Sayyidina Ali sendiri pun terima dia. Apa kita gagal buat kepada dia lagi? Sayyidina Ali sendiri pun terima Sayyidina Abu Bakar. Kalaulah hak Nabi SAW kata ni tidak betul, tentu orang tak terima Sayyidina Abu Bakar. Ni Nabi SAW kata orang mukmin tidak akan terima, Allah SWT tidak akan terima kecuali Abu Bakar. Jelas situ. Walaupun tidak dalam bentuk wasiat pun, tidak dalam bentuk surat pun, sudah ada. Dan orang-orang Islam di zaman sahabat dulu telah membuktikan apa yang Nabi SAW kata, telah membuktikan. Habis cerita lah. Lepas pada tu Sayyidina Umar ni dia seorang yang bersimpati. Dia faham orang sakit lagu mana, tak usah kita duduk susah-susah lah. Hak dia kata ni membawa kepada Nabi SAW lebih tenang. Bukan benda tak molek pendapat dia tu, bukan hak tak molek. Lepas tu setelah dia kata begitu, bukan dia seorang, ada juga berpendapat seperti dia tu, bukan dia seorang. Hak pendapat lagu ni pun ada juga. Memang begitulah bila tidak jelas. Lepas pada tu ni dalam hadis dia kata, Ibnu Abbas kata, malas sekali ataupun duka cita sekali, rugi besar apabila Nabi SAW dihalang. Kebanyakan orang dia faham Ibnu Abbas kata pada masa tu. Tidak cerita tu. Kalau kita tengok dalam Bukhari ni jilid yang pertama, bab awal lagi disebutkan bahawa hak ni Ibnu Abbas kata kemudian selepas Nabi SAW wafat, apa cerita kemudian pula tu. Bukan pada masa tu dia kata innar raziyah kullar raziyah. Iaitu apabila berlaku perselisihan di antara umat untuk pemimpin-pemimpin kemudian. Dan ini adalah mengikut pendapat Ibnu Abbas. Aku mana-mana pun Imam Bukhari nak tu je, iaitu orang sakit dia boleh kata kepada pelawak dia pergi tinggal. Boleh Imam Bukhari nak tu, sini dia marilah hadis ni. Apa tu puak-puak anti hadis pula, hasbuna kitabullah, cukuplah kitabullah. Puak-puak ni dia tidak faham kitabullah tu apa makna. Dia kata kitabullah tu Quran saja. Indakum al-Quran, hasbuna kitabullah, cukuplah kepada kita kitabullah. Kitabullah dalam istilah hadis dia boleh bermakna Quran dan boleh juga bermakna hadis. Kitabullah ini menunjukkan tingginya kedudukan hadis itu, tinggi kedudukan hadis. Sehingga dalam kitab-kitab hadis ni, dalam hadis-hadis Nabi SAW disebutkan kitabullah itu untuk hadis. Buktinya dalam Bukhari kita sudah jumpa dah dulu, iaitu ada dua orang mari mengadu kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, hukumlah di antara kami ini dengan hukum yang terdapat dalam kitabullah. Macam mana? Hak seorang lagi tu pun kata lagu tu juga. Nabi SAW kata, ya, saya akan hukumkan di antara kamu dengan hukum kitab Allah, kitabullah. Lepas pada tu dia kata, hak ni kalau dia berzina, kamu sebab 100 kali dan buang negeri setahun.
Dia ni kalau bini dia tu betul-betul melakukan zina, tanya dia. Kalau dia mengaku, kamu rejam. Kamu rejam. Lepas pada tu ditanya, bila ditanya bini dia mengaku, maka dia rejamlah perempuan itu. Nabi SAW kata itu kitabullah. Aku akan hukumkan di antara kamu dengan hukum fi kitabillah, dalam kitabullah. Pak, kalau kita perhati dalam Quran ada kau cerita tu, hukum lagu tu. Orang berzina sebab 100 kali, lepas tu buang negeri setahun. Orang perempuan berzina rejam. Ada kau dalam Quran? Tak ada. Lepas dia kata kitabullah juga. Ini menunjukkan kitabullah itu ialah keputusan Nabi SAW sendiri, iaitu hadis. Tidak semestinya bermakna kitabullah di sini Quran sahaja, seperti anti hadis kata tu, pokok anti hadis kata. Tidak lagu tu. Atau yang kedua, kalau kita nak kata juga, biarlah kitabullah sini maksudnya Quran, bukan hadis, Quran saja. Kalau kita andaikan begitu, pun tidak bermakna hadis tu tak boleh dipakai. Kita tengok dalam sejarah Sayyidina Umar, sebanyak mana dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab sirah, dalam sejarah duduk pakai hadis. Tanya sahabat Nabi SAW, apa Nabi SAW kata berhubung dengan perkara ni. Bila sahabat kata gini-gini, dia pakai hak tu gap dia, ayat Quran saja kah? Tidak. Bermakna hadis juga dipakai, dijadikan rujukan oleh Sayyidina Umar sendiri. Bila Sayyidina Umar sendiri menganggap Al-Quran dan As-Sunnah itu sebagai rujukan, di mana ada hak kita untuk guna kata-kata Sayyidina Umar ni sesuai dengan pendapat kita? Tak ada hak. Kita kena tengok tuan diri tu, dia pendapat lagu mana, pendapat dia lagu mana. Tuan diri pakai Quran dan pakai Sunnah. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kita kata hasbuna kitabullah, yakni asas dari segi akidah itu sabit berdasarkan kitabullah. Masalah sesat ke atau dapat petunjuk ni, hak tu Quran asasnya. Hadis ni tak mesti lagi. Kalau orang tolak hadis tu, tak terima hadis tu, jadi kafir, jadi sesat dia. Tak mesti lagi. Tak mesti lagi. Apalagi kalau hadis dhaif. Kalau hadis ahad pun masih lagi dipertikaikan. Dan orang yang pertikaian balah tak ada masalah lagi hak tu. Tidak jadi kafir ke, sesat ke, murtad ke, tak. Tapi kalau Quran, jangan. Kalau Quran sikit kita takwil tak boleh dah. Sikit takwil kalau hak jelas. Kita kata ni Allah SWT tak kata, padahal ada dalam Quran. Tak boleh. Dalam perkara apa sekalipun, bukan dalam perkara akidah pun, masalah hukum hakam pun, kita kata hukum ni tak sesuai sekarang ni. Misalnya kita kata tak boleh, walaupun tidak berkaitan dengan akidah secara terang, secara langsung pun tak boleh kita nak kata. Berkenaan dengan cerita sejarah kau dalam Quran sebut lagu ni, kita kata tak betul lagu tu, tak boleh. Walaupun berkenaan dengan sejarah, tak boleh. Tidak berkenaan dengan akidah, kita kata, kita tak kata Tuhan ni dua. Kita tidak menafikan Nabi Muhammad ni sebagai Rasul yang terakhir. Hak tu kita terima belaka. Cuma kita kata cerita ni tak betul, padahal dalam Quran kata lagu tu. Tak boleh juga. Rusak juga akidah. Makna yang jelas, kok mana-mana pun tak boleh. Quran ni akidah, akidah Quran. Pasal apa? Sebab dia qat'i, thubut dia tu qat'i. Kalau dalalah dia tu, makna dia pula terang pula, qat'i pula, putus pula, kita nak tahu hak tu tak boleh, tentu dah sesat. Tapi kalau hadis, masih boleh bincang lagi. Maksud Sayyidina Umar nak mengisyaratkan dalam bab sesat, petunjuk ni yang jelas, yang muktamadnya ialah Quran. Hak tu tak ada jalan. Tak ada jalan. Tapi kalau hadis masih lagi, kena tengoklah benda tu setara mana. Itu maksud. Bukan Sayyidina Umar kata hadis tak boleh pakai langsung seperti pokok anti hadis kata. Tidak lagu tu. Sebab itulah dalam masalah Isra' Mi'raj kan, Isra' Mi'raj, kalau orang tu dia menafikan Mi'raj, dia kata tak ada Mi'raj misalnya, Isra' dia terima, ramai ulama mengatakan dia tak kafir lagi. Cuma ahli bid'ah dia tak kafir lagi, fasik, dia kata sekata. Pasal apa? Tak ada dalam Quran dengan jelas. Tapi kalau seseorang tu menafikan Isra', dah subhanallazi asra bi'abdihi, kafir selalu. Tengok beza kata.
Hak Isra', hak Mi'raj ni sabit berdasarkan hadis. Dalam hadis banyak. Maknanya tak pasti lagi. Kalau dalam masalah sesat-sesat ni, kalau tolak hadis, tak mesti lagi sesat. Tak mesti lagi. Kalau tak terima hadis tu. Paling tinggi dia menyeleweng kau. Setara tu lah. Fasik kau. Nak kata dia kafir, murtad tak boleh lagi. Tapi kalau Quran, sebab itulah ulama bahas tu. Subhanallazi asra tu kalau menafikan Isra', jadi kafir lah. Tak kecek banyak dah. Kalau orang tu kata Nabi tak ada Isra' lah. Kafir selalu. Dia kena bertaubat selalu. Mengucap selalu. Tapi kalau orang menafikan Mi'raj, tidak lagi tu. Apa? Pasal beza di antara Quran dengan hadis lah. Ini maksud Sayyidina Umar. Kalau kita terimalah maksud dia kitabullah di sini Quran. Tapi bukan bermakna hadis tu tak boleh pakai langsung dalam segala perkara. Seperti pupuk anti hadis kata tu. Tidak sampai gitu. Baiklah. Habislah. Ini bab orang yang bawa pergi budak kecil yang sakit untuk didoakan kepada dia. Sesudah jumpa dah baru ni, iaitu hadis Sa'ib. Mak saudara dia pergi kata dia sakit. Nabi SAW pun sapu kepala dan doa berkat untuk dia. Lepas tu dia pun ambil air semaya. Saya pun ambil lebih air semaya dia tu. Waqumtu khalfa. Ini menunjuk sapu kepala ni tidak mesti, bukan makna apabila nak doa untuk seseorang tu dia sakit mesti kena sapu kepala. Dak ni masalah budak. Biasalah dalam keadaan biasa tak sakit pun kita gosok kepala dia, tanda sayang, tanda mesra dengan dia. Tapi kalau nak sapu kepala pun tak apa juga. Lepas tu Nabi SAW doa keberkatan. Doa keberkatan ni maknanya banyak lah. Banyak berkat-berkat ni maknanya melimpah ruah, bertambah-tambah dari segi kesihatan, dari segi apa-apa pun maknanya lebih lah, dapat lebih. Lepas tu minum air lebihan air wuduk dia. Minum. Di sini ini menunjukkan bahawa boleh ada dalam sunnahnya, boleh air semaya tu hak lebih dalam bekas tu kita ambil buat minum. Orang sakit insya-Allah baik juga untuk penyakit dia. Mudah-mudahan begitu. Tapi tidaklah suatu yang mesti. Tidak suatu yang mesti. Bukan mesti kena buat lagu tu. Kalau nak buat boleh. Boleh. Setengah-setengah orang dia ambil ni lah dalil sebagai air tawar, buat air tawar. Suku waktu air tawar tu lain. Air tawar tu lagu lain. Ni tidak termasuk dalam air tawar. Bukan Nabi SAW embuh air tu baca apa-apa dalam air tu. Tidak. Apalagi kalau letak dalam masjid, baca Yasin malam Jumaat ramai-ramai letak segala jak tu, kendi ke apa tu, itu lagi tak ada. Tak boleh nak cari contoh satu pun Nabi SAW atau sahabat dia pernah buat lagu tu. Jauh sekali. Kalau kita nak buat paling tinggi hak ni, setara ni, buat lagu ni, tak ada baca apa-apa, hak lebih air semaya tu sendiri tu sudah ada keberkatannya. Sudah ada keberkatannya. Ini kalau kita mengambil kira wuduk orang lain pun lagu tu. Tapi setengah-setengah ulama kata ni wuduk Nabi SAW saja lagu tu. Orang lain setiap orang hak demam, sahabat-sahabat ambil air semaya bui ke dia lagu tu kah? Tak ada. Dalam hadis-hadis tak ada sebut. Setiap orang sakit maka dia panggil sahabat, dia pun ambil air semaya hak lebih dia tu bui kepada orang sakit. Adakah dia buat secara tetap dan dengan ramai buat lagu tu? Tak ada. Sebab itu ada kebenaran juga bagi ulama-ulama yang mengatakan hak ni khusus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu larangan daripada orang sakit tu mencita-citakan kematian. Jangan bila mati, apabila sakit duk mengharapkan kematian. Jangan. Kita tidak tahu. Kita nak mati bila. Hak sakit berat tu kadang-kadang umur lepas pada tu panjang lagi pada orang lain. Hak tidak sakit. Dengan sebab itu dalam Islam ni tak ada apabila sakit ni nak suruh mati cepat kau, kita kata tak ada. Makan ubat kau ataupun doktor kau dibenarkan doktor, diminta doktor ni cocok dia dengan ubat-ubat tertentu untuk mati, tak ada dalam Islam. Sebab apa? Kita tak tahu. Orang hak berat sakit tu kadang-kadang lebih panjang lagi umur dia daripada orang lain. Segar megah.
jangan kita mudah berputus asa. Hadis ini nak bawa usul, jangan berputus asa. Kita kena mengharapkan daripada Allah SWT yang baik. Nabi SAW bersabda, jangan sekali-kali mencita-citakan kematian apabila sesuatu kesusahan menimpa seseorang. Jangan. Bukan sakit saja. Di sini dia sebut dhurrin, termasuklah dhurrin itu sakit, kesusahan tu. Supaya juga dipenjara, diseksa, susah miskin. Hak tu pun kesusahan belaka tu. Kadang-kadang kesusahan seseorang tu membuatkan dia dirasa baik mati. Jangan begitu. Ada kalanya dia menjadi seorang yang peniaga yang berjaya pula, seorang jutawan pula lepas pada sesak. Jangan gaduh. Seseolahnya kita menyempitkan rahmat Allah SWT yang luas. Seseolahnya kita mengatakan Tuhan tak boleh kaya dah kita ke mana-mana dengan perbuatan kita yang seperti itu, sedangkan Allah SWT maha kaya. Seseolahnya kita mengatakan tak boleh sembuh dah kita ni, tak ada dah penawar. Dah orang semua kata tak ada penawar, tak ada. Seseolahnya kita kata Allah SWT itu tidak syafi, tidak bersifat menyembuhkan. Padahal Allah SWT itu ada sifat tu. Kalaulah orang Islam tu pegang dengan hak ni, jadi dia jadi kuat, tidak mudah putus asa. Kalau sakit pun semua orang kata tak ada ubat, dia kata asy-syafi ada lagi. Tanpa ubat pun dia boleh sihat. Kita boleh jadi dengan kuat semangat seseorang itu jadi sihat pula. Yang mana doktor tak faham waktu tu, apa yang jadi lagu tu. Boleh jadi. Orang miskin susah sangat, teruk sangat, melarat sangat, tak ada rumah tidur atas tanah, tak ada rumah, miskin, tak ada baju nak pakai. Allah SWT Al-Ghani, maha kaya, dia boleh mengkayakan. Jangan mudah putus asa. Dengan sebab itu kita kena usaha kuat lagi, teruskan lagi. InsyaAllah lambat banget Allah SWT akan bagi. Kena ingat sifat-sifat Allah SWT. Sifat-sifat Allah SWT itu cukup ada untuk menampung kehidupan kita. Gapo dia yang kita susah? Kalau orang buat nyayang kita tak boleh nak balas dia. Allah SWT Al-Muntaqim. Kalau kita tak boleh nak menuntut bela, tak boleh membalas dendam lah kita kata, Allah SWT Al-Muntaqim. Ada sifat tu kan? Kita percaya kepada dia, dia boleh balas. Pada using apa? Tak ada using kalau lagu tu. Hak tu hendaknya dia nak tanam ni tauhid, akidah tu. Kalau nak kata juga, tak ada jalan nak kata juga, kata lagu ni paling tinggi. Kalau nak kata, ya Allah, hidupkanlah aku kiranya hidup ini baik untukku, dan matikanlah aku kiranya mati ini baik untukku. Jangan minta mati, biar mati. Jangan lagu tu. Sekiranya hidup baik, hidupkanlah aku. Memang hak tu molek. Kalau doa lagu tu tak apa. Kita nak hidup ni biar berarti, biar ada kebaikan. Kalau hidup tak ada kebaikan, nak apa? Mati pun tidak semesti mati tu baik. Boleh jadi mati membawa lagi azab, seksa kepada kita. Jangan ingat mati itu selesai masalah. Tidak. Yang menentukan ialah kebaikan. Kalau baik untuk kita, tak apa, kita terima. Lepas tu ni daripada Qais bin Abi Hazim, dia pergi jumpa dengan Khabbab untuk melawat dia. Ketika tu dia sudah mendapat 7 kali dah selaras dengan besi panah. Sudah dikenakan besi panah. Zaman hari tu orang sakit, kalau sakit berat sangat, dia tak dengan besi panah, tak kaki kau, tak perut kau, tak belakang kau, macam-macam lah. Kejutan lah, bagi kejutan kepada dia, menyebabkan dia jadi sembuh. Ini kejutan. Sekarang ni perubatan dengan cara elektrik lah, dengan cara kejutan, dengan cara laser, dengan apa-apa tu, semua tu gunakan api lah. Gunakan api. Ini perkembangan kemajuan lah. Boleh dibuat, dimajukan, tapi asasnya situ, bagi kejutan. 7 kali dia pun kata, dia kata apa, sahabat-sahabat kita yang lalu
telah pun pergi, ada hak mati dah. Muka sakit ni. Dunia tidak mengurangkan apa-apa hak mereka. Dunia tidak mengurangkan apa-apa hak mereka. Yakni dunia tidak mengurangkan pahala mereka. Mati itu dalam keadaan molek, dalam keadaan tidak ada ujian dunia. Mati dalam keadaan perjuangan. Dalam perjuangan. Dia nak banding dengan kehidupan dia, kita lah ni senang. Senang, harta banyak, tak ada cabaran. Boleh jadi kurang pahala kita. Kalau dulu pahala kita buat kebajikan besar, pahalanya beri sikit pun boleh pahala banyak. Lepas pada tu dan waktu mati dalam keadaan tak ada menghadapi kesenangan, dalam keadaan betul-betul ingat kepada Allah SWT. Tak ada kuranglah pahala. Dunia tak mengurangkan pahala mereka. Kita ni dunia mengurangkan pahala kita. Lagu mana bila kita kaya, saya pula piti nak beri kat orang. Saya. Bila kita jadi besar, jadi dah senang dah, aman dah, tak ada nak berlawan dengan orang kafir. Kedudukan pun senang, jawatan pun sudah sedap dah. Kita pun jadi tak berapa nak memikir, perjuangan tak ada. Dunia mengurangkan kita. Itu dunia mengurangkan kita. Mengurangkan pahala kita. Sahabat-sahabat dulu walaupun sikit belajar, pahala banyak. Lepas tu keadaan dunia, hak selepas tu hak senang tak ada bagi dia. Mati dengan gitu. Tak ada, dunia mengurangkan mereka, pahala mereka. Serupa je kepada mereka. Kalau kita dulu kita buat dah juga sekali dengan nama tu, boleh 1000 lah kita kata. Sekarang ni dah campur dengan dunia, banyak perkara mikir, tidak boleh 1000, boleh 100 lah pahala. Katakanlah begitu. Kita ni pula, kita telah mendapat sesuatu yang tidak ada tempat untuk kita letakkan sesuatu tu kecuali pada tanah. Pada tanah. Apa dia? Kita dapat harta banyak, tak ada nak beri kat orang, apa tak ada orang nak terima dah. Piti muka kaya senang berlaku. Masa dulu susah, beri kat orang ni boleh pahala, beri kat orang ni boleh pahala. Sekarang ni orang tak sih. Pada kat dia buat rumah lah, bina atas tanah. Tak ada tempat lain nak letak kecuali buat bangunan rumah besar-besar. Inilah yang dia kata. Jadi peluang dalam dunia untuk dapat pahala tak ada. Hanya untuk sendiri pahala pun tidak sebanyak demo dulu lah dalam perjuangan tu. Tu dia nak ayat. So, yang keduanya boleh jadi kita tidak ada tempat untuk meletaknya kecuali tanah. Kalau letak dalam rumah, orang curi. Orang zaman dulu dia susuk dalam tanah. Orang bagi cari dalam rumah tak ada. Tak tahu dia susuk mana, lubang mana. Itu pasal apa? Pasal harta banyak sangat, nak letak dalam rumah tak padat. Takut dunia saat ni, takut nyambil ke orang. Gitu keadaan kita sekarang ni. Kalaulah tidak kerana Nabi SAW melarang kami doa minta mati, tentu aku sudah doa, kata dia. Pada sakit beratlah dia ni. Lepas tu kami pun pergi pula pada kali yang lain, dia sedang bina apa ni pagar ataupun benteng, ataupun dinding rumah. Boleh belakang tu hak itu. Pagar kebun pun boleh, dinding pun boleh. Boleh belakang. Dia sedang bina tu. Inilah dia kata tadi, kita ni berada dalam satu zaman yang tak ada orang nak beriman, nak kewajikan, tak ada belakang dah. Jadi buat kan dia buat tanah, letak atas tanah, buat rumah. Dia pun kata orang Muslim itu diberi pahala pada segala perkara, pada segala apa yang dibelanjakannya, kecuali pada sesuatu yang dia letakkan di atas tanah ni, pada tanah ni. Waktu tak ada pahala. Maknanya kalau dia letak atas tanah ni, kalau buat bangunan ke rumah dia sendiri dengan tidak ada niat apa-apa, semata-mata waktu tak dapat pahala. Tak dapat pahala. Hak tu semua orang buat. Mana nak ayatnya? Orang kafir pun buat. Hak jahil pun buat. Musuh Islam pun buat rumah tu. Perkara biasa je tu. Hak tidak buatnya, apa dia? Perkara-perkara yang tidak ada nampak kebaikan atau faedah duniawi. Buat juga. Hak tu payah. Hak tu kalau nak boleh pahala. Kalau hak benda biasa ni tak ada apa. Kecuali berdasarkan hadis-hadis Nabi yang lain, kalau dia buat rumah, buat apa tu dengan niat, ada niat, lainlah waktu tu. Tu dapat pahala, bukan tak dapat langsung.
Satu makna. Yang kedua, kecuali sesuatu yang seseorang tu bubuh dalam tanah. Bubuh dalam tanah tu maksudnya duduk sipai saja. Pas tanah tu apa faedahnya? Boleh makan pitih ke? Tak boleh. Baru ada faedah kalau dia beri kepada benda lain. Dia buat benda lain. Dia tanam pokok ke usaha kebun dia ke. Hasil tu dia boleh jual kepada orang, boleh faedah kepada orang, boleh pahala. Ataupun dia beri kepada orang pitih ke, boleh pahala. Tapi kalau duduk susu, di sini menunjukkan tak boleh sembunyikan susu untuk kepentingan diri saja. Harta tu tak ada manfaatnya kepada orang lain. Tak boleh lagu tu. Tak apalah. Lepas pada tu hadis ni tidak ada amalan seseorang itu tidak memasukkan seseorang ke dalam syurga. Aku pun tidak. Sahabat-sahabat tanya, kamu macam mana? Aku pun tidak. Kecuali kalau Allah SWT mengelubungi aku dengan limpah kurnia dan rahmatnya. Pada ketika itu masuk syurga. Nak ayatnya di sini, amalan seseorang itu tidak memasukkan dia ke dalam syurga. Nak kira dari segi padan, tak padan. Nak kira dari segi padan, tak padan. Allah SWT masuk tu dengan rahmat dia. Nak kira padan, apakah syurga tu bayaran? Dibayar dengan amalan kita? Nak bayar dengan amalan kita, tak padan. Allah SWT masukkan dengan rahmat dia. Hak ini sebagai sebab saja, sebagai wasilah saja. Oleh sebab itu kamu kena betulkan niat kamu. Kamu kena ikhlaskan. Wa qaribu, dan kamu kena bersederhana dalam amalan. Ini nak ayat sederhana dalam amalan. Kalau mengikut sunnah sikit pun buat, banyak juga dapat. Jangan kita tengok kita nak buat banyak ni, seseolahnya kita berasa amalan kita yang bawa masuk kita dalam syurga. Padan dengan amalan kita banyak tu, baru padan masuk dalam syurga. Tak padan lagi. Tak padan. Kalau kita beribadat sepanjang hayat, penuh masa dengan ia, tak padan lagi. Nak tahunya kalau sekak kita tak boleh napah sebentar, lagu mana? Pada ketika itu kita nak bayar dengan gap. Kalau kita ada harta seluruh dunia ni pun tak apa, asal boleh nyawa. Nikmat napah tu, udara yang Allah SWT bagi sih, tu susah ya, susah. Hak lain-lain banyak lagi. Kita nak bayar dengan gap. Hak mana padan dengan nikmat Allah SWT bagi kepada kita. Hak dalam dunia ni pun tak padan dah. Kalau kita nak kira dengan sembahyang 5 waktu, hak ni semua kita dapat segala nikmat dalam dunia, tak padan dah, tak padan. Kira kalau kita kira sama kita nak beli gapo-gapo, berapa harga? Keset ni kok, mic ni kok, gapo-gapo, kipah ni kok, berapa dah tu? Kalau kita kira barang dalam dunia ni, kalau kita nak beli, kan semua ada nilai belakang, ada harga belakang tu, kita kena bayar dengan semua tu. Apa nikmat Allah SWT bagi tak ada nilai. Kalau kita nak nilai dengan amalan kita, tak ada. Nak beli tak ada juga. Tak boleh nak bayar tu. Kipas boleh beli 100, 50 boleh beli. Udara nak beli lagu mana? Udara nak beli lagu mana? Air nak beli lagu mana? Oleh kerana air dan udara sangat perlu, Allah SWT umum, sehingga orang tak berasa berharga sangat dia. Padahal hak tu lah bergantung hidup kita ni. Hak tu Allah SWT beri meluah, melimpah, sehingga orang tak berasa benda tu mahal. Murahnya dia. Kalau kita nak kira tak beli hak tu pun padan dah. Tak boleh nak beli tu. Tak boleh nak beli. Faham apa lagi kalau nak kira syurga? Syurga tu jauh lagi lah, banyak lagi lah nikmatnya. Amalan kita bukan kita dapat beli syurga dengan amalan kita tak dapat. Dengan sebab tu Nabi SAW kata, janganlah gomoh sangat. Hak naknya betul niat, biar ikhlas molek. Lepas tu qaribu, biar sederhana dalam amalan. Sederhana tu lagu mana? Tidak menanti banyak. Buat hak Nabi SAW ajar lagu mana? Padan tu. Sebab kita masuk surga bukan dengan amalan kita, dengan nikmat, dengan rahmat Allah SWT. Janganlah seseorang dari kamu mencita-citakan kematian. Sebab apa? Kalau dia tu orang baik, boleh jadi dia boleh menambahkan kebaikan dia lagi. Apa nak minta mati? Sedangkan hidup ni adalah peluang, adalah masa untuk kita buat kebajikan, buat kebaikan. Inilah peluang.
kau bertambah lagi. Kalau kita mati sekat tu je lah. Bapa nak minta mati? Tak kena lah kalau minta mati. Kalau seseorang tu seorang yang tak baik pun, boleh jadi dia akan bertaubat. Dengan sebab tu minta lah panjang umur. Sebab tu Nabi SAW ajar doa biar panjang umur, murah rezeki, gapo ni, sakit gapo tu dia suruh minta berlindung daripada sakit, daripada gila, daripada juzam dan macam-macam penyakit lagi dia minta berlindung. Mana tak sih hak lagu tu, minta jauh. Tapi kalau Allah kemolek ni tak apa. Boleh jadi akan bertaubat, boleh jadi akan insaf kalau panjang umur. Dengan maksud itu. Kadang-kadang Allah SWT nak ajar seseorang ni dengan cara dia dengan hidup lah, dengan hidup panjang umur. Dulu kerah, kemudian jadi lembut pasal ada sesuatu peristiwa berlaku kepada dia. Dulu tidak bersimpati, kemudian bersimpati pasal apa? Ada sesuatu peristiwa besar berlaku kepada dia. Itu ada hikmat berlaku di sebalik tu. Lepas tu ni Nabi SAW berdoa, Allahumma ghafirli warhamni wa alhiqni birrafiqil a'la. Makna pada ketika sakit tu hendaklah seseorang itu berdoa lagu tu, minta ampun, minta Tuhan rahmati. Lepas tu minta Allah SWT hubungkan kita ni, sampaikan kita kepada orang-orang yang tinggi, makhluk-makhluk Allah SWT yang mulia di sisi Allah, iaitu pada para malaikat. Lepas tu doa orang yang melawat, pergi melawat kepada orang sakit. Jangan pergi saja. Mana pergi? Jangan pergi saja. Sekurang-kurangnya kita bawa doa. Kalau kita boleh bawa duit, kita boleh bawa kepada dia lagi makanan atau apa-apa yang diperlukan oleh dia, baguslah tu. Jangan pergi saja. Paling tidak doa tak boleh doa. Doa lah. Nabi SAW ajar doa ni, kalau dia doa bila dia pergi kepada orang sakit atau dibawa kepada dia orang sakit. Dalam hadis ni dipergi ataupun dibawa kepada dia orang sakit. Ini menunjukkan bahawa orang sakit tu boleh dibawa kepada orang-orang tertentu untuk dia doa. Katakanlah dia tak ada, untuk dia doa. Doa tu besar, penawar juga, ubat juga. Jangan kita ingat ubat ni dengan doktor saja. Tidak gitu. Orang bawa pergi kepada Nabi SAW ni untuk dia doa, bukan dia beri ubat apa-apa, untuk dia doa. Kerana kena ada usaha. Tidak semestinya orang pergi melawat orang sakit tu saja. Ahli keluarga orang sakit tu kena ada ikhtiar, kena ada usaha. Bawa pergi. Kalau patut bawa pergi. Kalau ubat tu ubat jenis mana? Jadi ubat zahir, apakah cara zahir? Ada kalanya ubat jenis lagu lain, apakah cara lagu lain? Mana kena ada ikhtiar lah. Nabi SAW berdoa, adhibil bas rabbin nas, hilangkan kesakitan, hilangkan kesusahan, rabban nas, wahai Tuhan manusia, washfi wa antas syafi, dan seterusnya. Nabi SAW doakan syifa, kesembuhan yang tidak meninggalkan sebarang penyakit lagi. Itulah kesembuhan yang sebenarnya. Kesembuhan yang sebenar ialah kesembuhan yang menghilangkan langsung penyakit tu, tak ada meninggalkan penyakit lain. Sebab ada kalanya kita berasa sakit tu hilang, sebenarnya tidak hilang. Dia mari dalam bentuk lain pula. Tak sah lagu tu. Itu bukan sembuh yang sebenar. Ubat yang membawa kesan sampingan lah, kita kata kesan sampingan. Tak sah lagu tu. Mana biar sembuh tidak ada kesan sampingan. Kalau ubat kena fikirlah. Orang-orang yang ahli berkenaan dengan tu kena fikir. Janganlah ubat itu membawa kesan sampingan, membawa penyakit yang lain pula dalam bentuk lain. Jangan. Kalau kita doa ni, jangan hilang penyakit ni, timbul penyakit lain pula, hak lebih besar, ataupun masalah lain pula. Hak naknya biar sembuh tu sembuh sengati. Ini adalah satu prinsip ni, asas dalam perubatan Islam ni, tentang konsep sembuh. Sia, kita kata sia tu, sia orang panggil sia sengati ni, sia lagu mana? Iaitu sia yang mana tak ada dah penyakit lepas pada tu, tak ada kesan sampingan. Berapa banyak ubat kita makan, bila kita makan cepat sia dah, kita kata esok sakit pula, tak pada sebutir, kena 2 butir pula, lusa sakit pula.
Pakai pula. Lagu tu tidak sia tu. Tidak sia. Bertukar rupa saja. Bertukar rupa saja. Bukan hilangkan masalah sebenarnya. Supaya juga kalau masalah pun, biar hilang sungguh masalah. Jangan hilang satu masalah, timbul 10 masalah yang lain. Tak sih lah kata. Tak sih. Naknya hilang sungguh. Ini satu konsep ni, satu prinsip dalam perubatan Islam, iaitu sembuh semati. Sembuh ni tak ada kesan sampingan, tak ada bawa penyakit lain. Kadang-kadang kita makan ubat, siap, tak ada dah sakit kepala, naik bisu pula, lelah pula. Kita kata sakit lain tu, sakit lain. Sebenarnya ada kaitan dengan hak tu juga. Ada kaitan dengan hak tu. Itu tidak sihat. Tak boleh berpuas hati dengan hak tu saja. Kena cari lagi ubat lain, ikhtiar lagi hak lain, usaha lagi. Jangan sampai jadi gitu. Sehingga apabila kita bagi ubat tu, sia-sia semati, tidak tubik dalam bentuk lain. Hak Tuhan ni. Lepas tu wudu'il a'id lil marid. Tadi juga lah. Ini hadis Jabir. Nabi SAW, saya sakit, Nabi SAW ambil Ismail, lepas tu dia curah air, atau dia kata curah air tu atas dia. Saya pun sedar. Ini berkenaan dengan air ni, curah air ke apa ni. Bolehlah digunakan untuk pesakit, boleh digunakan. Tapi kena tengok juga sakit-sakit jenis mana. Jangan mana-mana tak terkalu, tak kena gaya. Kau curah air tu kau menyetok dia. Tak boleh lah lagu tu. Tak boleh lagu tu. Kalau curah air orang tak khabar, ni ketik-ketik air, dia sedar diri, sekadar tu tak apa. Ada kalanya toksik kepada air. Tu jangan kita mana-mana lah. Lepas pada tu doa raf'il waba. Ni kita sudah baca dah dulu. Rasanya sekat itulah untuk malam ni. Dan kita akan jumpa dengan bab baru pula, Kitabut Tib akan datang. Wallahu a'lam wa akhiru da'wana alhamdulillah.